dah belajar. Jadi ini adalah persamaan kimia. Okey, daripada persamaan kimia, kita boleh membentuk persamaan ion. So, ini adalah persamaan ion. Okey, daripada persamaan kimia, kita boleh bentuk persamaan ion. So, yang atas ni apa? Persamaan umum lah. Okey, macam mana kita nak bentuk persamaan ion daripada persamaan kimia? So, kat sini dia bagi contoh asid nitrik bertindak balas dengan kalium hidroksida. So, garam yang terhasil adalah kalium nitrat dan juga air. Okey, jadi kita tahu asid nitrik terdiri daripada ion. So, kita pecahkan ion apa yang hadir dalam asid nitrik. So, dalam asid nitrik ada ion hidrogen dan juga ion nitrat. Okay, dalam larutan kalium hidroksida ada ion K+, ion kalium dan juga ion hidroksida. Okay, manakala dalam kalium nitrat ada ion kalium dan juga ion nitrat. Okay, air ni kita tahu air adalah molekul. So, air merupakan sebatian kovalen. Jadi bila sebatian kovalen dia terdiri daripada molekul. So bila molekul kita tak boleh pecahkan lah kepada ion apa sebab dia adalah molekul. Okey, jadi kalau dia adalah molekul, so kita akan bawa turun je bawah sebagai molekul. Okey. So selepas tu apa yang perlu kita buat? Ion yang sama kita hapuskan. Okey. Ion yang sama kita hapuskan. Jadi dekat sini ion apa yang sama? Ion nitrat. So pangkah, ion kalium pangkah dan juga pangkah. Jadi ion apa yang tinggal? Ion yang tinggal adalah ion H+ dan juga ion hidroksida menghasilkan air. Jadi yang ini merupakan persamaan ion. So ini adalah cara nak buat persamaan ion. Awak pecahkan ion apa yang hadir. Selepas tu kita potong ion yang sama. So ion yang tinggal tu kita bawa turun bawah membentuk persamaan ion. Okey, jadi persamaan ion bagi peneutralan adalah ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida menghasilkan air. Okey, yang ini adalah persamaan ion. Okey, kita tengok sekali lalu aktiviti 6.10. Okey, tulis persamaan kimia dan juga persamaan ion bagi tindak balas peneutralan. Okey, soalan nombor 1A. Asid hidroklorik bertindak balas dengan barium hidroksida. So, garam apa yang terhasil? Asid hidroklorik bertindak balas dengan barium hidroksida. So, asid hidroklorik asid lah. Barium hidroksida adalah alkali. Jadi, garam apa yang terhasil? Garam apa yang terhasil? Apa nama garam yang terhasil? Awak dah kena tahu dah benda ni. Asid hidroklorik campur dengan barium hidroksida. Namakan garam yang terhasil. Nama apa? Nama garam yang terhasil. Yes, barium klorida. Ya, barium klorida campur air. So, garam yang terhasil daripada asid, maknanya kita tengok apa garam dia, kita tengok asid apa yang kita gunakan. So, kalau asid hidroklorik, garam yang terhasil adalah klorida. So, kalau asid sulfurik, garam yang terhasil mesti mengandungi ion sulfat. Kalau asid nitrik, garam yang terhasil mesti mengandungi ion nitrat. So, maknanya pada bahagian asid, kita ambil dia punya anion.
Okay, pada bahagian alkali kita ambil dia punya cation. Lepas tu kita gabungkan. So kalau alkali kita ambil dia punya yang bercas positif, kita ambil cation. Okay, kalau daripada asid kita ambil apa? Kita ambil bahagian anion dia dan kita gabungkan. So barium hidroksida, awak dah tahu barium adalah Ba2+. Cl minus. So lepas tu buat apa? Kita cross, kita akan dapat BaCl2 campur dengan air. Okay. So yang ini cara nak buat dia punya persamaan kimia dan nak tentukan garam dia. Daripada asid kita ambil yang anion. Daripada alkali kita ambil yang depan dia, cation. Lepas tu kita gabungkan macam mana kita nak tentukan dia punya formula kimia. Kita buat pindah silang antara cas daripada ion tersebut. So barium adalah Ba2+, Cl minus. So cross awak akan dapat barium klorida campur dengan air. Okay, selepas itu seimbangkan. Lepas awak dah dapat ni, seimbangkan. Macam mana nak seimbangkan? Macam nak seimbangkan? Letak apa? Nak kasih seimbang. Dah seimbang belum? Dah seimbang ke? Okay, letak 2 dekat depan asid hidroklorik dan juga air. So kita try. So kita letak 2 depan asid hidroklorik dan juga 2 depan air. So lepas tu awak tengok. Okay, belah kiri kita ada 2 hidrogen campur 2 hidrogen dekat sini. So jadi 4. So dekat sini pun ada 4 hidrogen. Ion klorida. So bila kita dah letak 2, dia akan jadi dekat sini 2 ion klorida. So sini 2 klorin. So sini pun dah ada 2 klorin. Okay, barium ada 1. Barium sini ada 1. Okay, oksigen darab dengan 2 dekat sini. So dekat sini pun dia darab 2. So dia dah seimbang. Okay, seterusnya soalan 1B. Asid sulfurik campur dengan kalium hidroksida. Apakah nama garam yang terhasil? Kalium sulfat. Okey, betul. Yang K2SO4. So macam mana cara nak buat dia? Tadi cikgu dah cakap. Dekat bahagian asid kita ambil anion. So SO4 2 minus. Okey. So SO4 2 minus. Dekat bahagian alkali kita ambil K plus. K kalium dia adalah K plus. Lepas tu awak buat apa? Cross. Sini cross. So kita akan dapat K2SO4 campur dengan air. Okey, dah seimbang? Belum. Okey, tambah dekat mana? Letak 2 dekat depan KOH dan dengan H2O. Okey, so 2 depan kalium hidroksida dan juga 2 depan air. Okey, so dah seimbang. Okey, betul. Okey, kalium sulfat dan juga air. Okey, seterusnya C. Asid nitrik campur dengan natrium hidroksida. So, apakah nama garam yang terhasil? NaNO3. Okey, betul. So, Na plus NO3 minus. So kita akan dapat natrium nitrate campur dengan air. Okey. Dah seimbang? Dah seimbang?
Okey, dah seimbang. Okey, so persamaan dah seimbang. Okey, jadi yang ini adalah persamaan kimia. So kita tengok macam mana nak tulis persamaan ion. Kita ambil satu je lah. Contohnya kita ambil H2SO4 campur dengan 2 kalium hidroksida dan menghasilkan K2SO4 campur dengan 2 air. Okey, so lepas tu kita buat apa? Kita pecahkan. Jadi kita tahu H ada 2 H plus, 1 SO4, 2 minus. Okey, kalau ni dia ada 2 K plus campur 2 OH. Okey, yang ini dia akan ada 2 K plus campur 1 SO4 2 minus. Jadi kalau yang ni kita tak boleh pecahkan sebab dia wujud sebagai molekul, kita bawa turun sahaja. So lepas tu kita buat apa? Kita potong benda yang sama. Jadi yang tinggal adalah ni dulu. So yang tinggal adalah 2H plus campur dengan 2OH minus akan menghasilkan 2H2O. So kita kecilkan, kita tetap akan dapat H plus campur dengan OH akan menghasilkan H2O. So kalau peneutralan ni senang lah sebab dia punya persamaan ion adalah sama untuk semua pun. Okey, tapi awak kena tahu cara nak buat persamaan ion untuk kita gunakan pada tajuk seterusnya. So ini cara nak buat persamaan ion. Okey, so kita dah habis pada persamaan untuk peneutralan. Okey, kita tengok yang ni cikgu akan pergi nanti lepas ni. Okey, kita buat pergi kepada pengiraan. Okey, pengiraan muka surat 172. Okey, so pengiraan yang melibatkan peneutralan dia ada bagi satu rumus iaitu MAVA per MBVB sama dengan A per B. Okey, MAVA per MBVB sama dengan AB. Okey, yang ini digunakan hanya untuk tindak balas peneutralan sahaja iaitu bila asid bertindak balas dengan alkali menghasilkan garam dan juga air. Okey, persamaan ini hanya digunakan bila melibatkan peneutralan saja. Maknanya bila awak nak cari kemolaran M tu apa? M adalah kemolaran asid. V itu adalah isi padu bagi asid. Kalau B bagi alkali. Okey, jadi ini adalah persamaan dia. A dan B tu apa? A dan B tu adalah bilangan mol lepas awak dah seimbangkan. Okey, so kita tengok contoh 14. So dia bagi dekat sini 20 cm3 larutan natrium hidroksida. 0.25 mol DM3 dineutralkan dengan asid hidroklorik. Okey, hitungkan isi padu asid hidroklorik yang diperlukan untuk tindak balas peneutralan ini. Okey, bila soalan macam ni, first step dia mesti awak tengok ada tak persamaan yang diberi. Okey, kalau tak ada persamaan, awak kena buat dulu persamaan bagi tindak balas peneutralan. Okey, lepas awak dah buat persamaan, barulah awak boleh jawab apa yang soalan nak. So kat sini, lepas dah buat persamaan, tengok seimbang ke tak. Jadi persamaan kat sini dah seimbang lah. Okey, apa maksud ni? Bila tak ada nombor kat depan tu maknanya 1. Okey, bila tak ada nombor kat depan tu maksudnya bilangan A dan B adalah 1. Okey, senang lepas awak dah buat persamaan, awak masukkan maklumat yang diberi dekat atas persamaan. Okey, jadi dekat sini 20 cm3 natrium hidroksida. Jadi dia dah bagi V sama dengan 20. Okey, 0.25 adalah kemolaran. So dia dah bagi 0.25. Okey, kemolaran asid dia bagi sama dengan 0.2. So soalan nak cari apa? Soalan nak cari isi padu asid. So awak letak atas A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. So kat sini A1, B1 lah. Okey, selepas itu masukkan saja dalam rumus MAVA sama dengan MBVB. Okey, so awak masukkan saja dalam rumus maklumat yang awak dah dapat ni. Okey, lepas tu awak akan dapat isi padu bagi asid. Ni matematik pindah silang tu pandai-pandai awak. Saya hanya ajar masukkan dalam rumus. Okey, masukkan dalam rumus kemolaran asid darab dengan kemolaran isi padu asid
per dengan kemolaran alkali darab dengan isi padu alkali sama dengan bilangan mol bagi asid, bilangan mol bagi alkali. Okey? Boleh yang ni? Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, contoh 15. Okey, bila awak tengok saja ada perkataan digunakan isi padu ke apa, kita dah tak boleh guna dah MAVA, MBVB tu. So, kita kena terus ingat 3 step yang cikgu ajar untuk cari, untuk selesaikan soalan ni. So, first step adalah cari apa? 3 step untuk pengiraan. First step cari apa? Persamaan. Okey, persamaan. Okey. Second step. Ini kalau dah ada persamaan. Okey, ni pengiraan. Ni kalau dah ada persamaan. Okey, lepas persamaan. Macam mana nak cari, nak selesaikan masalah pengiraan? Kena cari apa? Kenal pasti VB. Okey, kenal pasti VM. Okey, lepas tu? Okey, kalau kat sini awak boleh tak gunakan persamaan formula MAVA, MBVB? Okey, macam mana awak nak tahu dia boleh guna ke tak MAVA ni, MBVB? Biasanya soalan kalau boleh guna MAVA ni dia mesti akan bagi lengkap semuanya. Dia akan suruh cari satu benda je. Sama ada isi padu atau kemolaran. Okey, kalau dia tak bagi lengkap benda ni, masalahnya contohnya awak kena cari banyak, kena cari kemolaran dua-dua ke ataupun isi padu dua-dua. So, kita tak boleh gunakan MAVA per MB, VB sama dengan AB. Awak gunakan yang ini hanyalah bila dia bagi, hanya suruh cari satu benda saja. So, awak boleh guna MAVA. Jadi, bila dia bagi macam ni hanya dia bagi isi padu asid saja yang dia bagi. Kat sini hanya kita dapat isi padu asid saja. Okey, kita hanya tahu dekat sini isi padu asid saja iaitu 50. Tapi dia tak ada benda lain. So, dia nak cari kepekatan asid dalam mol DM negatif 3. So, kita tak boleh gunakan MAVA, MBVB. Apa yang dia bagi kat sini? Zinc oksida. So, M kecil adalah untuk jisim 4.05 gram. Okay, jadi kalau nampak macam ni, kita nak gunakan formula yang mana? So, yang ni yang cikgu ajar ada 3 step. So, step pertama kena cari apa? Yes, betul Fatihah. So, step pertama cari bilangan mol. Bilangan mol ni mesti daripada maklumat yang diberi. Okay, ini mesti dari maklumat yang diberi. So, dekat sini, bilangan mol apa yang kita kena cari? Bilangan mol apa yang kita kena cari? Mana yang kita boleh cari bilangan mol? Zinc oksida. Okay, betul. So, first kali kita cari bilangan mol daripada maklumat yang diberi. So, kita hanya boleh cari bilangan mol bagi zinc oksida. Okay, kita gunakan formula apa untuk cari bilangan mol zinc oksida? Kita gunakan formula apa untuk cari bilangan mol bagi zinc oksida? Jisim bahagi jisim molar. Yes, betul. So, kita gunakan formula yang ini. Jisim bahagi dengan jisim molar ataupun JMR. Okay, lepas dah dapat bilangan mol, kita cari apa pula? Step nombor 2.
Okey, betul. Bila jisim bahagi jisim molar, so awak dah dapat dah bilangan mol zinc oksida. So step yang kedua, lepas cari bilangan mol, kita kena cari apa pula? Nisbah mol. Okey. Nisbah mol nak nisbahkan apa dengan apa? Okey, nisbah. Yes, yang tahu dengan yang tak tahu. Jadi yang tahu sekarang bilangan mol apa? So bilangan yang tahu, bilangan mol apa yang kita tahu tadi? Zinc oksida. Bilangan mol yang kita tak tahu? Bilangan mol yang kita tak tahu? Asid nitrik. Okey. So yang kedua adalah nisbah mol. So yang tahu dengan tak tahu. Belah kiri kita letak yang tak tahulah, senang. Okey, senang nak pindah. So yang kita tak tahu adalah asid nitrik. Okey, jadi asid nitrik dan juga zinc oksida. Yang tak tahu dengan yang tahu. So dekat atas kita tengok apa? So nisbah mol yang untuk atas kita tengok daripada mana? So bilangan mol untuk dia ada dua layer kan, atas dengan bawah. So bilangan mol dekat atas kita nak tengok rujuk pada mana? Bilangan mol yang dekat atas dengan yang kat bawah. So yang kat atas kita nak rujuk mana bilangan mol tu? Yes, dari persamaan. So yang atas kita tengok dari persamaan. Okay, jadi berapa bilangan mol asid nitrik? So dekat sini bilangan mol asid nitrik sama dengan 2 mol asid nitrik. Okay, atas kita tengok dari persamaan. Okay, berapa mol zinc oksida? 1 mol zinc oksida. Okay, dekat bawah kita tengok apa pula? Okay, so dekat bawah kita tengok dari yang awak kira tadi. Jadi ada berapa? So yang kita dapat tadi adalah zinc oksida. So zinc oksida tadi berapa? Okay, contohnya 0.05 mol zinc oksida. So kita kena darab silang. Okay, yang ini X kita tak tahu. So awak akan dapat bilangan mol bagi asid nitrik adalah 0.1 mol. Okay. Darab silang. Okay, yang ini settlekan cara matematik. So darab silang. So awak dapat bilangan mol bagi asid nitrik adalah 0.1 mol. Okay, darab silang. So sini X, darab sini pindah-pindah. So awak akan dapat asid nitrik bilangan mol dia adalah 0.1 mol. Okay, selepas dah cari tu barulah step yang ketiga kita selesaikan soalan. Soalan nak apa? Kepekatan asid. Okay, dia nak kepekatan asid dalam mol BM negatif 3. So kita nak gunakan formula yang mana nak cari kepekatan asid ataupun kemolaran. So kita nak guna formula yang mana? Formula yang mana kita nak guna? Nak cari kemolaran. Okay, yang awak dah belajar ada 3. Okay, nak cari bilangan mol. So, yang awak dah belajar ada 3. Yang pertama, kalau melibatkan bilangan zarah. So, macam mana? Bahagi dengan nombor Avogadro. So, yang kedua, bila melibatkan jisim. Sama dengan JMR. Okay, ni biasa dalam pepejal yang kita gunakan tadi. Yang ketiga, kalau dalam gas. So, isi padu gas bahagi dengan isi padu molar. Okay, ini yang melibatkan gas.
Okey, yang keempat ni hari tu kita ada belajar. Kalau cecair gunakan, kalau aqueous gunakan formula apa? Nak cari bilangan mol kalau melibatkan aqueous gunakan formula apa? Ni time pencairan. Kita belajar pencairan itu. So gunakan formula apa? Yes, MV per 1000. Betul Syasha. So kita gunakan formula MV per 1000. So kat sini adalah isi padu. M ni adalah kemolaran. So kita boleh cari dia punya kemolaran sebab kita dah dapat dia punya bilangan mol tadi. So bila melibatkan larutan aqueous, formula dia adalah N sama dengan MV per 1000. So tadi bilangan mol dia kita dapat sama dengan 0.1. So awak nak cari kemolaran, isi padu dia bagi sama dengan 50 cm3. So bahagi dengan 1000. So bila awak dah pecahkan, awak akan dapatlah 2 mol DM negatif 3. Okay. So bila dia tak ada bagi banyak maklumat, dia tiba-tiba bagi gram, kita tak boleh guna MAVA, MBVB sama dengan A per B. Kita kena guna 3 step yang nak cari jawapan. So pertama cari bilangan mol. Okay, bilangan mol dah ada 4 ni lah. Sama ada bilangan zarah ke. Okay, bilangan zarah ke. Kalau pejal jisim. Kalau gas adalah isi padu. Kalau melibatkan aqueous adalah MV per 1000. So first step, tengok mana yang kita boleh guna untuk cari bilangan mol. Second step, kita kena buat nisbah mol. Yang tahu dengan tak tahu. Okay, yang tahu dengan tak tahu. So yang atas mesti rujuk daripada persamaan. Yang bawah daripada pengiraan yang awak dah kira kat atas ni. So lepas tu pindah silang, awak akan dapatlah bilangan mol yang dia nak cari. Yang ketiga, selesaikan ikut soalan. Dia nak kepekatan ke, dia nak isi padu gas ke, dia nak jisim ke. So kalau yang ini pun kita kena rujuk formula yang ada, dia nak cari soalan apa yang dia nak gunakan. Sebab awak dah dapat bilangan mol. So awak dah dapat bilangan mol, dia boleh cari apa saja soalan. Sama ada nak cari isi padu ke, nak cari jisim ke, JMR ke, kemolaran ke ataupun isi padu. So kita tengok balik 4 formula ni. Okay, masukkan untuk soalan, untuk jawab yang dekat nombor 3. So awak dapatlah jawapan dia apa. Okay, boleh? Okay, kita tengok latihan yang ni lah. Ni kita jawab sama-sama. 174. Okay, 174 uji kendiri 6.7. Okay, soalan nombor 345. Okay, kita tengok muka surat 174, soalan nombor 3. Okay, so soalan macam ni lah, lebih kurang. Okay, 50 cm3 larutan amonia dengan kemolaran 0.75 mol DM negatif 3 dititratkan dengan asid nitrik. Kemolaran dia 1.0 mol DM negatif 3. Berapakah isi padu asid nitrik yang diperlukan untuk menetralkan larutan amonia itu? Okay. So first step, kena buat apa nombor 3 ni? Walaupun dia tunjuk gambar otak kat situ, yang ni bukan soalan kebat ya. Ini adalah soalan yang senang, biasa je. Okay, so apa yang kita kena buat? Yes, persamaan. So antara apa dengan apa? Nope, bukan MV. So persamaan. So persamaan apa dengan apa? Okay, persamaan. So bahan apa? Apa bahan tindak balas dia? Okay, NH3 dan juga asid nitrik.
Okay, so pertama mesti buat persamaan. Kalau dia tak bagi persamaan, so amonia adalah alkali, asid nitrik adalah asid lah. So apa hasil dia? Okay, apa hasil dia? Yes, ammonium nitrate. So NH3 ni bila dia dalam air, so bila dia mestilah dalam air barulah boleh menunjukkan sifat alkali dia kan. Dia akan jadi NH4OH. So kita gunakan dia punya ion amonium NH4+. Okay, so kat sini kita ambil NO3. So NO3 minus. So kita akan dapat NH4 NO3 campur dengan air. So ini adalah dia punya persamaan. Okay, dah seimbang. Dah seimbang? Dah. Ini dia akan jadi ni dah. Bawa nampak seimbang dia. Okay, so dia akan jadi macam ni lah baru nampak dia dah seimbang. Okay, so persamaan. Okay, so first step betul dah lah persamaan. Okay, second step. So biasakan bila dapat persamaan, masukkan maklumat apa yang dia bagi dekat bawah persamaan. Supaya senang awak nak nampak soalan tu nak apa. So kat sini dia bagi amonia. Okay, amonia dia bagi V sama dengan 50. Kemolaran sama dengan 0.75. Asid nitrik dia bagi kemolaran sama dengan kemolaran sama dengan 1.0. Soalan nak cari apa? Isi padu. So dia nak cari isi padu sama dengan berapa? So nombor satu, soalan ni kita nak gunakan formula apa? Okay, soalan ni kita nak gunakan formula apa? MAVA, ya betul. So yang ni barulah kita boleh gunakan formula MAVA per MBV, B sama dengan A per B. Okay, ni tambah satu lagi. Ni B lah. So ini B dia sama dengan apa? A dia sama dengan berapa? So bilangan mol dia semua sama dengan 1. Jadi lepas tu awak buat apa? Masukkan saja dalam persamaan. Okay, jangan terbaliklah asid mana, base mana, alkali mana, jangan terbalik. So jadi dekat sini dia nak cari 1.0 darab dengan V per dengan 0.75 darab dengan 50. So sama dengan 1/1. Okay, sama dengan 1 lah. Okay, barulah awak akan dapat V dia sama dengan berapa. So V sama dengan berapa. Okay, jadi soalan nombor 3 kita gunakan formula MAVA per MBVB sama dengan A per B. Okay, bila masukkan dekat sini jangan terbalik asid dan dia punya alkali. Okay, bila terbalik salah lah. Okay, seterusnya soalan nombor 4. Macam mana cara nak jawab? Okay, soalan nombor 4. Macam mana cara nak jawab? Apa yang awak kena buat dulu?
Yes, persamaan. Baca soalan, tentulah baca soalan. Okey, lepas baca soalan, kita cari persamaan. Okey, apakah persamaan dia? Apakah persamaan dia? Okey, HCl campur dengan barium hidroksida. Okey, hasilkan apa? So HCl campur dengan barium hidroksida. Okey, apa hasil dia? Barium klorida campur air. So seimbangkan. Kita letak 2 depan HCl, 2 depan air. Okey, so persamaan dah settle. Okey, lepas dapat persamaan, masukkan maklumat apa yang dia bagi. So dia bagi maklumat dia asid punya dia nak cari isi padu asid. Okey. Dia nak cari isi padu asid. Apa lagi yang dia bagi? Kemolaran dia sama dengan 0.05. Okey, yang ni senanglah. Nombor 4 ni gunakan apa? So M dia dah bagi, V pun dia dah bagi. So soalan ni gunakan formula apa? Yes, MAVA, MBBB. Okey. Bilangan mol bagi asid. Berapa bilangan mol bagi asid? A dia berapa? Ni A berapa, B berapa? So A untuk asid berapa? A untuk asid tu nak tengok dekat mana? Yes, A untuk asid betul Fahan. A tengok kat depan. So A ada 2, B kat depan ni sama dengan 1. Okay, so boleh gunakan MAVA per MBVB sama dengan A per B. Okay. So soalan 5 biasa. Okay, soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6. Apa yang awak perlu buat? Soalan nombor 6. Persamaan. Okey, apakah persamaan dia? Apakah bahan tindak balas dia? Bahan tindak balas. Apa bahan tindak balas? Cuprum oksida dan juga asid hidroklorik. So, cuprum oksida campur dengan asid hidroklorik. So, apa hasil dia? Cuprum klorida campur air. So, cuprum klorida campur air. So, kita tahu asid kita ambil Cl, cuprum kita ambil Cu. Jadi, Cu2 plus Cl minus, kita cross, kita akan dapat CuCl2. Okey, dah seimbang? Okey, tambah 2 depan Cl. Okey, so dah seimbang. Okey, step yang pertama, apa yang awak kena buat? Letakkan maklumat. Jadi, apa yang dia kata? Seorang murid melarutkan gas hidrogen klorida dalam air untuk menghasilkan 500 cm3 larutan asid. Jadi dekat sini kita dah tahu isi padu asid sama dengan 500 cm3. Hitungkan kemolaran larutan itu
Jika 6 gram. So dia okey, hitungkan kemolaran larutan itu jika 6 gram kuprum. So dia dah bagi jisim M kecil jisim sama dengan 6 gram yang digunakan dengan untuk bertindak balas lengkap dengan larutan yang terhasil. Okey, dia nak cari seorang murid melarutkan gas hidrogen klorida dan air untuk menghasilkan. Okey, hitungkan kemolaran. So dia nak cari M sinilah sama dengan berapa. Okey, so kalau yang ni, apa yang awak kena buat? Nak gunakan step apa? Soalan yang terakhir ni, soalan nombor 6. Okay, awak nak gunakan step yang mana? MAVA, MBVB ke ataupun 3 step? Yes, bilangan mol. Okay, bilangan mol apa yang kita kena cari? Yes, so first kita kena cari bilangan mol kuprum oksida. So, lepas dapat bilangan mol kuprum oksida, kita bilangan mol kuprum oksida gunakan formula yang mana? So, nak cari bilangan mol kuprum oksida guna formula yang mana? Yes, jisim bahagi jisim molar. Okay, so kita gunakan formula jisim bahagi jisim molar. Okay, lepas dah dapat bilangan mol, kita gunakan step, kita buat step apa? Nisbah. Okay, nisbahkan apa dengan apa? So, nak nisbahkan apa dengan apa? HCl dengan? Yes, kuprum oksida dan juga HCl. So, kita nisbahkan kuprum oksida dengan HCl. Okey, dekat berapa mol kuprum oksida? Berapa mol kuprum oksida? Berapa mol asid hidroklorik? Berapa mol kuprum oksida? Berapa mol asid hidroklorik? Yes, 1 mol. So, kuprum oksida 1 mol kuprum oksida, 2 mol asid hidroklorik. So, yang atas tengok dari persamaan. Okay, yang bawah yang awak kira ni lah. Okay, lepas dah cari bilangan mol, bila kita dah dapat bilangan mol asid hidroklorik, kita jawab soalan. So, soalan nak cari kemolaran asid. So, soalan nak cari kemolaran asid nombor 3. So, kita gunakan formula yang mana? So, soalan, yes, MV per 1000. Lepas awak dah dapat bilangan mol tadi, so bilangan mol ni guna kat sini. So, N sama dengan MV per 1000. So, awak boleh dapatkan kemolaran bagi asid hidroklorik. Okay, so boleh nampak ya beza yang awak nak gunakan MAVA, MBVB dengan nak gunakan yang 3 step. Okay, boleh? Boleh. Okay, boleh. Jadi, okay, 6.7 ni awak kena cuba jawab lah walaupun saya dah bagi kat sini tapi saya tak bagi jawapan betul kan. So, 6.7, 3, 4, 5, 6. Okay, 6.6 semua. 1, 2, 3, 4. Okay, 6.14 semua. 1, 2, 3, 4. 6.7. 3, 4, 5, 6. Okay, modul 1
soalan 40 dan soalan 37. Okay, so modul soalan 40 dan soalan 37. Okay, sebenarnya hari ni sebab nak bincang tak sempat. Okay, jadi awak cuba jawab. Okay, tak faham boleh terus tanya. Jadi ujian awak esok masuk sampai sambil awak buat ulang kaji tu, teruslah jawab soalan tu je. Tak adalah banyak pun Yong. Okay. Saya rasa saya bagi masa lama dah. Okay, buat ulang kaji tu buat latihan lah. Okay. So sampai sini 6.7. Okay. Okay, so esok periksa pun masuk sampai yang kita belajar hari ni. Okay, jadi yang tak siap tu awak boleh siapkan sambil buat ulang kaji lah. Okay, so sampai sini saja kelas kita. Kita jumpa esok untuk ujian terus. Okay, terima kasih kelas. Okay, sama. Okay, sama.